Ada pernah kita dengar Dr. Sam memikirkan tentang soal rakyat pada ketika itu. Kita tak nafikan hari ini ada rakyat yang tidak puas hati dengan kekurangan beras dan sebagainya, dengan masalah gula pada satu ketika dahulu. Tetapi pada ketika zaman Perikatan Nasional, duit ada nak beli barang pun tak boleh. Telur pun jadi tak ada. Jangan lupa tu semua. Jangan dia fikir dengan lockdown satu negara bagi RM600 kepada B40 menyelesaikan banyak masalah. Sehingga ke hari ini kesan daripada apa yang kamu lakukan mendaruratkan negara tu. Berapa orang masih lagi berhutang dengan Along? Berapa orang masih lagi berhutang dengan bank? Berapa orang masih lagi banyak hutang-hutang yang tidak dapat mereka clear sehingga ke hari ini? Dan ramai yang berhadapan dengan bankruptcy. Ini semua akibat daripada pemerintahan kamu. Dan hari ini kamu begitu berani mengatakan orang lain gagal. Saya nak beritahu kawan-kawan hari ini saya nak beritahu. Kita dapat kumpulkan foreign direct investment paling tinggi dalam sejarah. RM329 bilion. Zaman pemerintahan Perikatan Nasional, apa yang boleh dibanggakan? Selain daripada mengisytiharkan darurat, apa yang kamu boleh banggakan? Selain daripada kejayaan kamu bernegosiasi dengan Vincent Tan di atas kapal layar yang menyebabkan akhirnya kita dapat lihat contohnya lah di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Satu-satunya kejayaan kamu ialah menaikkan special draw daripada 8 kali kepada 22 kali. Itu je kejayaan kamu. Selain daripada itu, antara kejayaan yang mungkin dia rasa Anwar gagalnya kerana Anwar gagal untuk bak kata orang tu menggunakan dana negara sesuka hati ketika tempoh darurat seperti mana yang mereka buat. Anwar sehingga hari ini kita tak dengar lagi cerita tentang dana seperti Jana Wibawa yang sepatutnya diperuntukkan untuk Bumiputera, akhirnya jatuh kepada tangan bukan Bumiputera atau K. Prabut daripada Pago, kawan baik kepada Nik Haji. Tak pernah lagi kita dengar. Dan kita pun tak dengar lagi skandal-skandal lain bawah pemerintahan Dr. Sam ni. Jadi sebelum cakap tu pakai otak. Sebelum cakap tu pakai otak kerana kamu istiar diri kamu tu ada PhD. Ada doktorat. Sepatutnya nak cakap tu beri fakta. Di mana kelemahan-kelemahan yang mengatakan Anwar ni gagal. Okey. Seterusnya tu. Ya. Sam juga masih menaruh harapan terhadap agenda Muafakat Nasional dan menyatakan bukan dari kepimpinan UMNO sekarang. Malah beliau juga menyifatkan terbuka menerima amanah di dalam Muafakat Nasional. Tak ada masalah, dia boleh terus mengharap. Tetapi saya nak beritahu orang UMNO, kalau bukan kepimpinan sekarang sekalipun, kalau kepimpinan selepas ini sekalipun, orang UMNO hari ini sudah kenal siapa itu pimpinan-pimpinan PAS. Terutamanya orang macam Dr. Sam ni. Inilah orang yang banyak menghasut dan merosakkan Tuan Guru Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi dulu tak teruk macam ni. Tetapi bila dia ada Dr. Sam sebagai susah politik beliau dulu, kemudian dengan Taqiyuddin sebagai susah agungnya, inilah orang-orang yang telah menghasut supaya mereka ni mengkhianati UMNO dan kemudian bersama dengan bersatu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita ada pengalaman yang cukup pahit. Kita ingat bila kita hulurkan tadi kita punya tangan untuk menyambut persahabatan dengan PAS. Berapa ribu orang yang menangis dalam Dewan Merdeka di PWTC. Orang yang menonton di TV pun ramai yang sebab kerana berpuluh tahun kita dengan PAS bercakaran, akhirnya kita dapat disatukan. Tetapi demi untuk mendapatkan royalti minyak, demi untuk menyelamatkan diri daripada pendakwaan dan sebagainya, akhirnya mereka memilih untuk bersama dengan Muhyiddin Yassin. Mereka memilih untuk mengkhianati persahabatan baru, ukhuwah baru yang terjalin di antara UMNO dan juga PAS pada ketika itu. Jadi bagi saya,
kita memang nak melihat penyatuan Melayu. Tetapi biarlah kita bersatu di kalangan orang Melayu yang ikhlas. Demi agama, demi bangsa dan demi negara. Tak guna kita bersama dengan orang Melayu yang dia tahu macam mana nak tunggang agama pada waktunya. Dia tahu macam mana nak gunakan sentimen Melayu demi untuk mewujudkan ketakutan di kalangan orang Melayu terhadap DAP dan sebagainya. Jadi bagi saya untuk menyatukan orang Melayu, untuk mengukuhkan, untuk menjaga kedudukan orang Melayu, saya nak beritahu UMNO dah jaga kepentingan orang Melayu, kepentingan Islam dah berpuluh tahun sebelum merdeka lagi. Kita dah buat kerja ni. Dan PAS dulu pun sebahagian daripada UMNO. Bila mereka tak puas hati, kalah, bila lawan di antara pertandingan presiden, kalah, mereka keluar, mereka tubuhkan PAS dan sebagainya. So rasa-rasa tak puas hati ni semualah yang menyebabkan orang Melayu makin lama makin berpecah. Ditambahkan wujudnya orang tua puaka bernama Mahathir Mohamad ni lagi berpecah belah orang Melayu ni. Jadi bagi saya, kalau nak satukan Melayu, tak ada PAS pun kita boleh satukan Melayu. Tak ada Muafakat Nasional pun kita boleh satukan orang Melayu. Hari ini mereka nak satukan Melayu, tapi mereka tak nak bersama dengan Melayu yang bernama Anwar Ibrahim. Mereka tak nak bersama dengan Melayu yang bernama Najib Tun Razak. Mereka tak nak bersama dengan orang Melayu yang bernama Zahid Hamidi. So, penyatuan apa macam ni? Jadi kalau mereka pun pilih-pilih bulu nak satukan Melayu, nak bawa agenda Islam dan sebagainya, kita pun boleh buat keputusan yang sama. Dan ada asas untuk kita memilih orang yang betul-betul ikhlas. Sebab kita dah tahu yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas. Sebab kita dah bagi peluang kepada Muhyiddin. Dia cuma ada 5 kursi je yang sebenarnya dengan dia. Itu pun bertanding atas tiket PKR. 16 dia curi daripada kita, 9 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia, walaupun dia hanya ada 32 ahli parlimen, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat pada kita? Dia bully kita, dia tikam belakang kita, dia mainkan kita dalam pilihan raya di Sabah. Dia kerjasama dengan musuh-musuh kita. Akhirnya, kita mengambil keputusan kita tidak mahu lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Hari ni, mereka ni bagai hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kita dah cakap no, kita tak nak kerjasama dengan mereka. Kita dah ada rakan baru yang kita jauh lebih percaya, dan sehingga hari ini belum tikam belakang kita. Jadi buat masa ni saya nak beritahu dengan kawan-kawan, pendirian UMNO jelas kita akan terus kekal bersama dengan Pakatan Harapan dan semua parti politik yang membentuk 18 lebih kurang parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Full stop. Jangan bazir-masir lagi nak fikir tentang soal PAS. Kalau kita wujudkan kerajaan Bumi Putra bersama dengan Bersatu dan PAS, saya nak beritahu kerajaan itu adalah kerajaan tanpa rakan-rakan India, China dan bangsa-bangsa lain. It's not going to be a stable government. Dia tidak akan dapat 2/3. Bila dia tak ada 2/3, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kerajaan itu kerajaan yang sangat rapuh. Mahathir 126 orang, bungkus. Last kali kena letak jawatan. Begitu juga Muhyiddin, 114 orang yang membentuk kerajaan. Apa jadi? 8 orang daripada UMNO tarik diri, last kali dia pun bungkus, terpaksa serah jawatan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. Kalau misalnya kerajaan kembali tidak stabil, kerajaan tidak ada 2/3 majoriti, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, pelabur akan lari. Dan bila pelabur lari, yang akan sengsara, yang paling ramai yang akan sengsara ialah 70% rakyat negara ini yang merupakan kaum Bumi Putra. Kalau nak tengok orang Melayu, orang Bumi Putra lingkup, bagilah kuasa balik kepada Muhyiddin. Memang confirm lingkup. Tak kira lah kalau Dr. Sam sekalipun, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional negara ni, tetap akan lingkup, tuan-tuan. Tetap akan lingkup. Bila dia berada di Auckland, saya nak beritahu dengan saudara,
rakyat negeri Terengganu azab berhadapan dengan banjir pun dia langsung tak ada rasa hati nak balik ke tanah air. Tuan-tuan ingat kalau dia jadi Perdana Menteri, apa akan jadi pada negara kita. Jadi tak payahlah dia nak mengumpan kawan-kawan yang masih lagi berada dalam UMNO yang bagi muka kat dia. Kan? Orang macam Isyamuddin tu kau boleh berkawan, tak ada masalah. Kan? Orang macam KJ pun kau boleh berkawan, tak ada masalah. Kalau satu hari nanti dia kembali ke dalam UMNO, kau doalah supaya dia tarik kau untuk bersama dalam kerajaan dia. Tetapi buat masa ni, kan, saya rasa orang UMNO pun dah sedar yang mana satu musang berbulu ayam, duri dalam daging, yang mana satu pengkhianat, dan yang mana satu orang yang ikhlas nak bersama dengan UMNO dan bukan gunting dalam lipatan. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey, Dok. Berkenaan dengan berkenaan dengan majoriti yang melompat parti ni tu kan, asal usulnya adalah daripada UMNO tu. Ada komen daripada netizen ni. Yalah, kalau nak kata semua asal usul daripada UMNO, yalah memanglah betul lah. Sebab UMNO lah parti yang pertama yang ditubuhkan dalam negara kita ni. Selepas UMNO baru ada MCA, baru ada MIC, kan? Kalau kita nak tengok parti PAS pun, selepas pertembungan Presiden UMNO dengan pengurusi majlis ke Biro Dakwah UMNO, barulah ada wujudnya PAS. Sama juga dengan PAS tu, serpihan UMNO. Semangat 46 pun serpihan UMNO. Bersatu pun serpihan UMNO. Kan? Apa lagi? Parti apa lagi? PKR pun serpihan UMNO. Kan? Kita orang dulu lepas dibuang oleh Tuan Dr. Mahathir daripada PKR, daripada UMNO, kita cuba tubuhkan Himpunan Angkatan Keadilan Hanafiah MAN buat di Perak. Saya ketika tu dengan Yusof Rahman kita buat Angkatan Reformasi Malaysia. Dua-dua tak lulus. Tapi kawan-kawan Abim berjaya untuk beli sebuah parti yang dipanggil Ikatan Muslimin di Terengganu. Kita tukar nama parti itu kepada Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Nasional. Kita tukar logo dia. Last kali kita lancarkan balik pada 4 April 1999. Kemudian Parti Keadilan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia. Itu yang jadi Parti Keadilan Rakyat. Jadi memanglah hampir semua parti kat dalam Malaysia ni, kalau parti Melayu tu memang berasal daripada UMNO. So apa nak peliknya?